Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kelas sejarah tingkatan 2 kita teruskan dengan bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Jadi hari ini kita akan belajar 1.2 Kewujudan Kerajaan Alam Melayu dan 1.3 Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Okey, jadi saya harap semua murid-murid telah bersedia dengan buku teks dan juga buku kerja. Okey, kalau kita tengok kandungan dalam buku teks, yang lepas kamu dah belajar tentang konsep alam Melayu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kewujudan Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Okey, jika dilihat dalam buku teks muka surat 8, di situ kamu akan dapat lihat peta yang menunjukkan kerajaan-kerajaan awal alam Melayu. Okey, lihat peta di sini. Sekarang kita lihat bawah tajuk 1.2 Kewujudan Kerajaan Alam Melayu. Berdasarkan peta yang dipaparkan ini, kamu dapat melihat ada 7 kerajaan alam Melayu. Jadi yang manakah kerajaan yang wujud dahulu, kerajaan alam Melayu yang wujud dahulu? Yang pertama ialah kerajaan Funan. Yang kedua ialah kerajaan Champa. Yang ketiga ialah kerajaan Kedah Tua. Yang keempat, kerajaan Gangganagara. Yang kelima, kerajaan Sriwijaya. Yang keenam, kerajaan Angkor. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah kerajaan Majapahit. Okey, di sini saya dah bentukkan dalam jadual. Ini kewujudan kerajaan-kerajaan ini kita dapat lihat ada 7 kerajaan ni. Okey, kerajaan yang pertama iaitu kerajaan Funan telah wujud pada abad pertama. Dan kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mekong dan pusat kerajaannya ialah Wiyadapura. Yang kedua, pada abad kedua wujud pula kerajaan Champa. Lokasi terletak di selatan dan tengah Vietnam dan pusat kerajaannya terletak di Indrapura. Yang ketiga, pada abad kelima telah wujud kerajaan Kedah Tua. Lokasinya terletak di Sungai Mas dan Sungai Bujang dan pusat kerajaannya juga di Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Seterusnya, yang keempat, pada abad ke-6 telah wujud kerajaan Gangganagara dan lokasinya terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Dan pusat kerajaan terletak di Pangkalan. Yang kelima, pada abad ke-7 muncul pula kerajaan Sriwijaya yang terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera dan pusat kerajaannya ialah Palembang. Yang keenam, pada abad ke-9 muncul pula kerajaan Angkor terletak di lembah Sungai Mekong dan pusat kerajaannya Harihara Raya. Yang terakhir, pada abad ke-13 kerajaan yang muncul ialah Majapahit
terletak di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur dan pusat kerajaannya terletak di kota Trowulan. Baik, yang seterusnya kita masuk pada subtopik 1.3, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Jadi kerajaan yang samalah. Terdapat 7 kerajaan tadi. Funan, Champa, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. Jadi kita lihat kemasyhuran ini. Kerajaan-kerajaan ini, siapakah pengasasnya? Yang pertama, kerajaan Funan pengasasnya ialah Kaundinya. Yang kedua, kerajaan Champa pengasasnya ialah Chulian. Yang ketiga, Kedah Tua pengasasnya masyarakat Gua Kepah dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Yang keempat, Raja Ganji Sarjuna dan juga Raja Khmer yang datangnya daripada Kemboja. Yang kelima, Dapuntah yang Sri Jayasama di bawah kerajaan Sriwijaya. Yang keenam, pengasas Jayawarma II bawah kerajaan Angkor. Dan yang terakhir, pengasasnya Raden Wijaya bagi kerajaan Majapahit. Baik, kita teruskan dengan penerangan setiap kerajaan. Ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 9 dan juga muka surat 10. Baik, yang pertama, kerajaan Funan. Kerajaan Funan, seperti yang saya sebut sebentar tadi, kerajaan ini diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundinya yang berpusat di Vyadapura. Beliau berkahwin dengan Soma. Soma ni ialah seorang pemerintah wanita di Sungai Mekong dan mereka ini telah membentuk kerajaan Funan. Dari segi kemasyhuran, kerajaan Funan masyhur semasa diperintah oleh Fan Chihman. Beliau telah meluaskan Empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Cameron di sebelah timur. Kemudian, beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Kesannya, pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Raja Funan terakhir ialah Rudra Varman dan serangan kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Baik, sekarang kita lihat pula kerajaan yang kedua. Kerajaan yang kedua ialah kerajaan Champa. Okay, kita lihat kemasyhuran kerajaan Champa. Seperti yang dimaklumkan tadi, kerajaan Champa diasaskan oleh Chulian.
Kerajaan Champa masyhur bermula di bawah pemerintahan Cebonga. Beliau berjaya mengatasi ancaman Dai Viet dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Dutong, pemerintah Dai Viet. Pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming di kerajaan China pada tahun 1369. Namun kerajaan ini juga mengalami kemerosotan bermula apabila pemerintahnya Indawarman meninggal dunia pada tahun 1441. Dai Viet menggunakan peluang ini dengan melancarkan beberapa serangan ke atas Champa dan akhirnya pada tahun 1471 Champa ditawan oleh Dai Viet. Begitulah tidak putus asanya Dai Viet ni sehingga akhirnya mereka berjaya menawan Champa. Seterusnya, Kerajaan Kedah Tua. Seperti yang semua maklum, Kedah Tua ni terletak dalam negara kita. Namun Kedah Tua ni telah lama wujud ya. Kerajaan Kedah Tua muncul bermula dengan penglibatan masyarakat di Gua Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Kewujudan kerajaan Kedah Tua ini diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India, Arab Parsi. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Seiring dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Namun begitu, serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Dan kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu di Kedah. Seterusnya pula kita lihat kerajaan Gangga Negara, juga terletak dalam negara kita. Kerajaan Gangga Negara, berdasarkan kajian arkeologi, kerajaan ini muncul pada abad ke-6. Walau bagaimanapun, kerajaan Gangga Negara telah berfungsi sebagai pusat pelubuhan sejak abad ke-5. Menurut sumber tradisi, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Namun terdapat pendapat lain yang menyatakan kerajaan Gangga Negara ini dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Pangkalan. Seperti yang telah diterangkan tadilah.
Baik, yang seterusnya, bilakah kerajaan Gangga Negara ini masyhur? Gangga Negara masyhur bermula pada abad ke-9. Sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara juga berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya. Seperti tadi, Kedah Tua Sriwijaya juga ingin menguasainya. Begitu juga dengan Gangga Negara. Sekali lagi kerajaan Sriwijaya ingin menguasai Gangga Negara pada tahun 850 Masihi. Kerajaan Gangga Negara mulai lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India, sama seperti juga Kedah Tua, di mana tentera Chola dari India telah menyerang pada tahun 1025 dan serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Baik, yang seterusnya kita lihat pula kerajaan Sriwijaya. Tadi sebelum itu telah disebutkan bahawa kerajaan Sriwijaya ni cuba untuk menguasai Kedah Tua dan Gangga Negara, namun tidak berjaya, dan akhirnya kerajaan Sriwijaya telah muncul pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya ini yang diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Beliau telah memkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Memang seperti tadi ya, semasa kita pelajari kerajaan Kedah Tua dan Gangga Negara, kerajaan Sriwijaya memang cuba untuk menguasai dan menakluk kawasan-kawasan sekitarnya. Dari segi kemasyhuran, semasa era pemerintahan Sagramadhananjaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kerak. Penaklukan ini juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat pengajian agama Buddha. Serangan tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Seterusnya kita lihat pula kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor, seperti yang telah dinyatakan tadi, berpusat di Hariharalaya. Diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah sungai Mekong. Dari segi kemasyhuran, Suryavarman II meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daewit, di samping mewujudkan jalinan perdagangan
antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Usaha beliau ini diteruskan pula oleh Jayawarman VII yang telah meluaskan empayar angkor hingga sempadan 6. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Selepas kematian Jayawarman VII, Angkor mula lemah. Serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angkor. Baik, yang akhir sekali ialah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Kerajaan ini berpusat di kota Trowulan. Kemasyhuran Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Majapahit oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Beliau juga meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan pantai barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai sebuah pusat perdagangan pada abad ke-14. Kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Baik, setelah mempelajari 7 buah kerajaan, iaitu Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit, kita telah dapat banyak maklumat berkenaan kerajaan-kerajaan di alam Melayu ini. Ini merupakan contoh kebijaksanaan kepimpinan masyarakat alam Melayu. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan kemasyhuran ini wajar menjadi contoh kepada kita untuk membina tamadun bangsa yang setanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekian saja penerangan daripada saya untuk tajuk pada hari ini. Diharapkan semua bersedia dengan buku kerja masing-masing. Kita akan buat latihan pengukuhan selepas ini dan diminta semua menunggu arahan yang seterusnya. Okey, kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.